Ketika Sayyidina Umar berjaya membuka Al-Masjid Al-Aqsa, dan ketika itu membuka Palestin dan juga Al-Masjid Al-Aqsa di dalam kekuasaan kaum muslimin ketika itu, maka kawasan itu dulunya adalah kawasan buang sampah. Orang Kristian menjadikan itu kawasan buang sampah. Lalu akhirnya Sayyidina Umar ingin menghidupkan kembali Al-Masjid Al-Aqsa. Lalu beliau telah bertanya kepada seorang tokoh Yahudi yang dulunya adalah ulama besar Yahudi, iaitu Ka'bul Ahbar, namun akhirnya telah memeluk agama Islam. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada Ka'bul Ahbar selaku orang yang mempunyai pengetahuan yang besar di dalam kitab-kitab terdahulu. Sayyidina Umar tanya kepada beliau, mana tempat yang sesuai untuk saya jadikan sebagai tempat solat? Sebab Masjid Aqsa itu besar. Masjid Aqsa itu besar. Jadi Sayyidina Umar tanya pandangan daripada Ka'bul Ahbar, di mana tempat yang sesuai untuk saya mendirikan solat di dalam kawasan besar Al-Aqsa itu. Lalu Sayyidina Ka'bul Ahbar memberikan pandangan supaya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu melaksanakan solat di belakang batu besar, yang mana batu besar tu pada hari ini telah dibina di atasnya Masjid As-Sakhrah, Masjid Kubah Kuning itu. Kerana Sayyidina Ka'bul Ahbar berpendapat dengan Sayyidina Umar melaksanakan solat di belakang batu besar itu dengan menghadap ke arah Makkah, ini bererti Sayyidina Umar telah menggabungkan dua kiblat, iaitu telah melaksanakan solat dengan menghadap Al-Masjid Al-Aqsa dan juga melakukan solat dengan menghadap Kaabah Al-Musharrafah. Namun cadangan daripada Sayyidina Ka'bul Ahbar ini tidak diterima oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kerana beliau berpendapat kalau begitu kita sudah menyerupai golongan Yahudi, kerana kita memang sudah mempunyai kehendak khusus untuk melaksanakan salat menghadap ke arah Al-Masjid Al-Aqsa, sedangkan Al-Masjid Al-Aqsa bukan lagi kiblat ketika itu. Jadi dengan menghadap ke arah Al-Masjid Al-Aqsa, walaupun menghadap juga ke arah Kaabah, kita telah menggabungkan dua kiblat dengan niat mahu menjadikan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat solat lagi. Lalu Sayyidina Umar tidak bersetuju dengan pandangan tersebut. Lalu beliau telah mara ke hadapan dengan menjadikan batu besar itu di belakang beliau, dan beliau telah melakukan solat di lokasi yang dipercayai tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat pada malam Al-Isra'. Lalu setelah itu dibina masjid di kawasan tersebut, dan masjid itu pada hari ini dikenali dengan nama Al-Masjid Al-Qibli atau Al-Masjid Al-Umari. Jadi itu adalah satu kisah yang menunjukkan bahawa di sini dapat kita mengetahui bahawa lokasi solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj, sebagaimana yang difahami oleh Sayyidina Umar, adalah lokasi Al-Masjid Al-Qibli pada hari ini dan bukannya Al-Masjid yang berkubah kuning itu. Pun begitu, oleh kerana Masjid Qibli itu sendiri adalah besar, kita tidak mengetahui secara tepat di mana lokasi sebenar solat Nabi dalam Masjid Qibli, wallahu alam. Tetapi secara asasnya kita dapat mengetahui bahawa Nabi tidak solat di lokasi batu besar itu, sebaliknya Nabi solat di lokasi yang pada hari ini sudah dibina sebuah masjid dikenali dengan nama Al-Masjid Al-Qibli. Dan sebagaimana yang disebutkan dalam pertemuan-pertemuan sebelum ini, seluruh kawasan di dalam pagar besar itu, seluruh kawasan di dalam tembok empat itu, dalam empat tembok besar itu, termasuklah di dalamnya ada Masjid Qibli, termasuklah di dalamnya ada Al-Masjid As-Sakhrah, Masjid Kuning itu, kesemuanya itu adalah Al-Masjid Al-Aqsa.